الله وبركاته. الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi untuk mendapat keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Khairun Nisa binti Zulkifli selaku Ketua Biro Wanita Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Teluk Intan, yang berusaha Tuan Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Teluk Intan Encik Wahab bin Toha, yang saya hormati lagi kasihi, iaitu Pengerusi Persatuan Kebajikan Islam Encik Muhammad Roshidi bin Ghazali, penolong-penolong kanan, staf-staf, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah wa syukri lillah, ya. Hari ini Jumaat Sayyidul Ayyam, iaitu 27 Ogos 2021 bersamaan 18 Muharram 1443 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesihatan yang baik, dilapangkan masa dan masih dipanjangkan umur untuk sama-sama berada dalam halaqah ilmu secara alam maya, iaitu Google Meet, ya, yang dianjurkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Teluk Intan, ya. Jadi saya diberi tajuk iaitu COVID-19 dari pandang sudut Islam, ya, bertempatan dengan isu atau keadaan semasa yang sedang kita harungi masa kini secara realitinya, ya. Jadi yang pertamanya, bila kita masuk dari sudut pandang Islam, iaitu Allah Ta'ala hadirkan coronavirus dari sudut, maksudnya Allah Ta'ala hadirkan coronavirus pada kita semua ini sebagai satu anugerah daripada Allah SWT untuk mengangkat darjat kita ataupun mengangkat darjat seseorang, ya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir, ya. Maksudnya, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah Maha teliti akan apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi kita sebagai seorang Islam, maksudnya apa yang dianugerahkan Allah tu, kita anggaplah ianya sebagai satu petanda ataupun sesuatu yang baik, ya. Iaitu dia kata
di mana Allah Ta'ala datangkan coronavirus ni ataupun COVID-19 ni sebagai mengangkat darjat kita, ya. Iaitu bagi orang yang maksudnya kena sakit, dia akan merasa lebih kesabaran dia, ya. Okey, kita fahamkan dulu apa dia coronavirus itu, ya. Iaitu coronavirus ataupun COVID-19 ni maksudnya ancaman radang paru-paru, ya, yang telah menyebabkan banyak kematian. Penyakit ini adalah penyakit yang berjangkit. Maksudnya kita semua dalam keadaan takut. Sebab itulah maksudnya kita disuruh supaya banyak duduk di rumah supaya lebih selamat. Asalnya penyakit ini iaitu daripada Wuhan, iaitu China, ya. Mana mereka ni makan binatang eksotik, iaitu binatang yang kotor, iaitu kelawar, ya. Dalam Islam, sebab itulah kita dilarang makan binatang-binatang yang maksudnya yang begini, ya. Maksudnya seperti kita tak boleh makan kelawar, tak boleh makan anjing, tak boleh makan babi, tak boleh makan benda-benda atau binatang-binatang yang boleh mendatangkan mudarat pada kita, ya. Jadi kita menganggap bahawa coronavirus ataupun COVID-19 ni adalah sebagai tentera Allah. Allah hantarkan tentera dia. Disebut jundullah, iaitu tentera Allah. Kita tak nampak, ya, kuman ni kita tak nampak, tapi dia ada. Jadi kita ni seperti berperang dengan benda yang tak nampak, ya. Jadi dengan itu kita bagi seseorang yang kena virus corona ni, dia hendaklah banyak bersabar, ya. Jangan keluh kesah dan kena banyak berdoa pada Allah, ya. Sebagai seorang Islam, kalau kita mati, kita diserang dengan wabak penyakit, mati kita disebut mati syahid. Kita tengoklah bagaimana kematian, ya. Bila berlaku kematian bagi orang yang kena virus ni, maka dia akan diselenggarakan jenazahnya oleh pihak hospital. Keluarga dia tak boleh ambil alih lah, maksudnya bahagian penyelenggaraan tersebut. Jadi maksudnya dia hanya ditayamumkan, tidak dimandikan, kemudian dikafankan dan dikebumikan, ya. InsyaAllah orang yang mati dalam kena wabak ini, matinya adalah mati syahid, ya. Dan yang keduanya, yang pertama tadi kita menganggap bahawa ini adalah satu anugerah Allah pada kita untuk mengangkat darjat kita. Sama ada sabar atau tak sabar, redha atau tak redha, ya. Okey, yang keduanya kita melihat pula iaitu ianya sebagai ibtila. Ibtila ni maksudnya tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kita lah sebagai hamba Allah, ya. Allah Ta'ala datangkan musibah ini supaya apa? Supaya kita banyak mendekatkan diri pada Allah, ya. Dengan adanya penyakit ni banyak, maksudnya kita banyaknya bersabar. Bila kita banyak bersabar, maksudnya ia merupakan satu lubuk pahala bagi kita, ya. Jadi dalam kita bersabar dan kita juga disuruh supaya berusaha dan ikhtiar. Usaha untuk menjauhi wabak ni iaitu dengan cara kita ikut SOP, pakai hand sanitizer, pakai mask, ya. Banyak duduk di rumah, ya. Tidak bersalaman, jarak 1 meter, ya. Maksudnya, ya. Jadi usaha ikhtiar kita buat, dan antaranya juga iaitu cucuk vaksin, ya. Kita cucuk vaksin tu juga adalah salah satu cara ikhtiar kita supaya dapatlah maksudnya menghalang ataupun menahan kita daripada kena wabak penyakit coronavirus tadi, ya. Jadi kalau kata seseorang tu kena ditimpa ataupun dihinggapi wabak tersebut, ya, dia sakit, dia sabar, ya, pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan bagi orang sakit tadi, dia kata gugur dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun yang kering. Hebat, ya. Lagi doa orang yang sakit tadi mustajab, ya. Seperti doa para malaikat. Malaikat tu kalau doa apa semua mustajab, dimakbul Allah, diterima Allah. Itu juga doa bagi orang yang sakit, ya. Sebaiknya bila kita ziarah orang sakit, tapi bukan sakit kena COVID lah. Sakit COVID tak dibenarkan kita ziarah sebab boleh berjangkit, ya. Kalau orang sakit biasalah,
sakit yang maksudnya sampai terlantar itu, kita pergi rumah dia, sebenarnya kita tolong doakan dia, dan kita minta dia tolong doakan juga pada kita, sebab doanya mustajab, ya. Jadi dia kata orang salafus soleh, orang yang baik-baik ni, beriman ni suka ditimpa sakit. Kita ni takut kena sakit, tapi orang salafus soleh ni suka ditimpa penyakit. Sebab apa dia kata? Sakit itu adalah kifarah dosa, terhapusnya dosa, ya. Dosa-dosa kita ni banyak pada Allah Ta'ala. Dia kata biarlah dihukum di dunia supaya akhirat nanti kita selamat. Di dunia ni dikenakan penyakit tadi, dia sabar, dia tahan sakit dan sebagainya, maka dosanya tadi dah tak ada dah. Bila akhirat esok, maksudnya dia tak dibeban dengan dosa-dosa tadi, ya. Jadi sebagai seorang Islam, bila kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita dianjurkan supaya banyakkan amal zikir-zikir, ya, supaya dijauhi oleh penyakit berjangkit tadi, ya. Antaranya iaitu pertamanya kita baca doa keluar rumah. Kita ni kalau katalah duduk dalam rumah, bukan duduk sepenuhnya. Kalau seorang ibu, seorang bapa, dia kena keluar cari makan, dia nak kerja dan sebagainya, jadi dia perlu keluar. Bila keluar dari rumah, bacalah doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa ni waktu nak keluar, waktu nak turun, waktu nak keluar pada pintu tu, baca ni, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah Taala lindung kita daripada kena jangkitan penyakit tersebut, ya. Bila sampai tempat kerja dah atau destinasi yang kita nak tuju tadi, kita pergi sekolah, kalau seorang guru, kalau seorang pekerja pejabat, dia pergi pejabat, ya. Sampai tempat nak tuju tadi, dia kena baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa ni. Dah sampai tempat kerja, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa tersebut, ya. Okey. Kemudian barulah baca doa seterusnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tu yang dianjurkan dalam Islam. Kita baca doa-doa tu supaya mohon pada Allah supaya dapat menghindari kita daripada dijangkiti oleh penyakit berjangkit tersebut, ya. Kita tengok ramainya orang yang ditimpa penyakit tersebut hingga banyak bawa kepada kematian, ya. Dan seterusnya Nabi pesan lagi pada kita, amalan zikir kita lagi, ya, iaitu baca doa ini 3 kali pagi, 3 kali petang. Kita amalkan, ya. Allah akan jaga diri kita daripada dijangkiti penyakit. Kalau kita baca pagi, selamatlah kita sampai petang. Kita baca pula 3 kali di petang, selamatlah kita sampai pagi esoknya. Jadi 3 kali pagi, 3 kali petang. Iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amalkan, ya. Tiap-tiap pagi baca 3 kali sebelum kita mulakan aktiviti harian kita, ya. Jadi petang baca 3 kali. Mudah-mudahan, ya, kita dijauhi daripada dijangkiti penyakit. Jadi kalau kita tengok daripada Ibnu Qayyim, dia berkata, ya, Ibnu Qayyim ni seorang ulama, ya, iaitu dia kata kita ni apabila datang sesuatu penyakit, dia kata kita ni, ya, jadi dia kata penyakit ini pula terbahagi kepada 2 jenis. Kita ni bila ditimpa penyakit ni ada 2 jenis, kata. Yang kata 1 jenis, ya, yang kita faham, ya, iaitu pertama ni disebut penyakit fizikal. Fizikal tu maksudnya zahir, yang luaran, seperti demam, pening, cirit-berit, sakit luaran, kencing manis, darah tinggi ke apa tu, ya. Tu adalah disebut penyakit zahir. Penyakit ini tidak disoal, dia kata, di akhirat nanti. Kita demam ke, kita cirit ke, kita apa, tak disoal di akhirat nanti, ya. Tapi bila orang kena penyakit zahir ni, penyakit fizikal ni, orang akan cepat-cepat cari ubat.
cari penawar, ya. Sebab untuk nak sembuh, ya. Okey, penyakit yang kedua dia kata yang timpa pada kita, ya, iaitu penyakit batin ataupun penyakit dalaman. Dalam kehidupan kita akan ditimpa dua penyakit ni. Penyakit zahir dan juga penyakit batin, itu dalaman. Penyakit batin ni apa dia? Iaitu seperti hasad, dengki, sifat yang tak baik, kedekut, benci membenci, zalim menzalimi. Tetapi malangnya ramai orang tak cari ubat, tak cari penawar. Bila jadi ditimpa penyakit ni dalam diri kita, kita tak cari penawar. Kita biar buat tak tahu. Tapi kalau penyakit luaran tadi ataupun yang secara zahir atau fizikal tadi, orang akan cepat-cepat cari ubat, jumpa doktor untuk mencari penawar dan untuk merawat, ya. Penyakit dalaman atau batin ini dia kata, penyakit ini akan disoal di akhirat. Penyakit tadi hasad dengki tadi, Allah Ta'ala akan soal kita. Kita kedekut tadi akan disoal di akhirat nanti. Kita benci membenci sama kita akan disoal di akhirat nanti. Kita zalim menzalimi di antara kita juga akan disoal di akhirat nanti. Penyakit ini dia kata banyak terjadi, tetapi manusia tak mau cari penawar. Tak mau cari penawar, buat tak tahu. Biarkan penyakit ini bersarang dalam hati. Itu menyebabkan hati kita jadi tak baik, ya. Jadi dalam kehidupan kita ni dia kata macam mana kita nak cari penawar untuk sakit dalaman ni, ya. Iaitu pertamanya dengan kita pergi ke masjid dan surau. Kita pergi masjid, pergi surau. Kan sekarang ni masjid, surau dibuka untuk ibadah solat, ya. Pengajian pun waktu maghrib nak ke isyak, ya. Jadi untuk bila kita berada ke masjid atau surau tadi untuk mengubat hati kita. Hati kita ni itu bila kita duduk dalam saf, kita akan maksudnya hilang sifat sombong kita tadi. Tak kira pangkat, dia kata semuanya sama taraf. Bila masuk masjid tu semua sama taraf. Semayang tak siadah yang disediakan, kita semayang di belakang imam, kita semayang berjemaah tu kan. Kita sujud, bila kita sujud kita merendahkan kepala kita tadi. Maksudnya ada sifat merendah diri kita, ya. Kalau tidak sebelum ni kita berjalan, kepala kita di atas. Sebab tu kita kadang-kadang ada sifat tinggi diri, bangga, sombong dan sebagainya. Tapi bila kita sembahyang, kita sujud, kita merendahkan kepala kita tadi, ya. Itu menunjukkan kita semaikan sifat merendah diri dalam diri kita, ya. Jadi ubatnya lagi iaitu yang keduanya membaca Al-Quran. Jadi bila kita ni maksudnya banyak membaca Quran, jadilah kita orang yang bersyukur, ya. Dan kita bersyukur kerana apa? Antaranya kita sihat, kita tak dijangkiti penyakit. Baca Quran, belajar tafsir, fahamkan maksudnya, ya, amalkan dalam kehidupan, ya. Dan seterusnya yang ketiganya kita ada ubati lagi penyakit kita yang secara batin atau dalaman ni, itu dengan mengadakan pengajian di rumah. Dengan anak-anak kita buka kitab, kita baca, kita huraikan bagi anak-anak dengar, ya. Adakan majlis tadarus di rumah, mengaji bersama dengan keluarga, suami, isteri, anak-anak, ya. Bila lepas maghrib tu sembahyang berjemaah dan bertadarus. Dan kita adakan juga seperti maksudnya belajar dalam talian ataupun belajar secara alam maya, iaitu Google Meet, yang seperti yang kita sedang sedang berlaku ni, ya. Okey. Yang keempatnya lagi, kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, orang datang bertanya pada dia. Orang pertama datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, ya. Orang tu mengadu, aku ni tak ada anak, tak ada zuriat. Apa yang perlu aku buat? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, engkau banyakkan istighfar. Istighfar tu astaghfirullahalazim. Orang pertama mengadu. Datang orang kedua mengadu lagi. Orang kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ni mempunyai anak, tapi anakku semuanya degil.
Apa perlu aku buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar. Nasihat Imam Al-Basri ya. Orang ketiga datang mengadu lagi kepada Imam Hasan Al-Basri ni. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ni ada tanam-tanaman. Ada kebun lah. Ya. Tetapi dia kata kebun aku ataupun tanaman aku itu tidak menjadi. Tanam pokok durian, datang musim durian orang semua menjadi buah durian, dia semua menjadi. Dia tak menjadi. Orang tanam pokok rambutan, semua orang menjadi. Musim buah semua boleh makan. Pokok dia tak ada buah. Ada pokok tapi tak ada buah. Tanamlah apa pun, semuanya tak menjadi, dia kata. Apa perlu aku buat? Maka kata Imam Hasan Al-Basri itu, kau banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah Menteri Agama kita menganjurkan kepada kita supaya banyak istighfar. Sehari semalam paling kurang 100 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat dia kata penyakit ini ya, supaya kita kembali boleh hidup selesa seperti sebelumnya ya. Jadi dia kata pentingnya kita banyak istighfar. Yang keempat tadi kita banyak istighfar. Dalam hidup kita sehari-hari ni banyak istighfar. Kalau 100 kali itu paling sikit, kita boleh banyak lagi ya. Sebab 100 kali itu dalam tak sampai 10 minit, 15 minit kita sebut, insya-Allah habis pegang tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang hebatnya kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nak pendekkan dia, astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat. Itu yang paling penting, paling baik sekali istighfar kita. Kita minta ampun pada Allah dan seluruh muslimin dan muslimat ya. Astaghfirullah halil mu'minina wal mu'minat, dan seluruh kepada orang mukminin dan mukminat, orang Islam ya. Kita minta ampun pada diri kita dan juga seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat ya, kepada sahabat-sahabat yang lain ya. Kita minta ampun pada Allah paling kurang 100 kali sehari semalam atas dosa-dosa kita. Kita ni banyak buat dosa. Dosa kecil tak tahulah, lagi hitung banyak mana, bergunung, berbukit dan sebagainya. Dosa besar kita, secara kita sedar tak sedar. Contoh kita mengumpat orang, dosa besar tu ya, dosa ya. Okey. Yang ketiganya dia kata kita buatlah solat sunat taubat atas dosa-dosa kita yang lalu. Buat solat sunat taubat. Soli sunat taubat rakaataini lillah taala. Saja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Buat solat sunat taubat. Tiap-tiap hari kita buat ataupun sebelum tidur kita buat, supaya Allah Taala ampun dosa kita, dijauhkan kita daripada penyakit. Mudah-mudahan penyakit ini diangkat naik balik ya oleh Allah Taala. Sebab penyakit ini datang daripada Allah dan dia juga maksudnya berkuasa untuk ambil balik. Tapi sekarang kita mohon pada Allah, minta Allah Taala angkat, belum diangkat lagi. Tapi kita mohon jangan putus asa. Sebab itulah kita sama-sama kena banyak istighfar dan juga buat solat sunat taubat. Kemudian kita kena jadikan diri kita sebagai orang yang bersyukur. Bersyukur ya dengan apa yang kita ada ya. Contohnya kita ada kerja, alhamdulillah ya. Masih maksudnya kalau kata berlaku COVID-19 ni, kita tak terjejas lagi, alhamdulillah masih boleh belanja, masih boleh beri nafkah keluarga, masih boleh menguruskan bayaran-bayaran bil dan sebagainya ya. Jadi kita kena bersyukur pada Allah Taala. Kita bandingkan dengan orang yang tak ada kerja, maksud ataupun orang yang bekerja sendiri, berniaga ya, bawa Grab dan sebagainya, mereka terjejas. Kenapa? Kalau tak kerja tak ada duit. Kita kalau kata tak kerja pun atau bekerja dari rumah, duduk di rumah pun gaji masih jalan. Cukup time, cukup bulan kita pergi cucuk ya, kad kita tu ada ya, adalah gaji kita ya. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada, dan bila kita bersyukur tu, sebab itulah kita kena banyak bersedekah ya, bersedekahlah kepada orang yang susah, orang yang tak mampu, orang yang maksudnya terjejas ya. Ramai orang terjejas sekarang ya. Kadang-kadang kita kesian tengok, masya-Allah ya. Kita bantulah mana yang boleh. Di sebalik rezeki kita yang banyak, yang lebihan tadi, maksud kita kongsikan bersama ya. Okey, bila berlaku COVID-19 ni ya,
dia akan jadilah satu kesan negatif dan satu hikmah di sebaliknya. Ada yang baik dan ada yang tak baik, ya. Okey. Kesan COVID ni dalam masyarakat dan juga negara kita tengoknya ramainya orang hilang pekerjaan, ya. Tengoklah kalau kerja sebagai pilot, pramugari ke apa, semuanya buat masa ni rehat di rumah, ya. Hilang pekerjaan berarti tak ada duit lah, gaji tak masuk, ya. Jadi hutangnya banyak. Jadi sebab itulah kadang-kadang maksudnya bila hutang banyak, dia rasa diri dia tu tadi sampai macam putus asa dan sebagainya, ya. Dia tak ada arah. Sebab itulah dia kena kembali kepada Allah Ta'ala. Bagi orang Islam, kita kembali kepada Allah Ta'ala itu dengan berdoa, berzikir tadi ni, pergi masjid. Kita sebagai orang Islam, kita ada inisiatif lain. Kalau berlaku masalah, kita boleh langkah-langkah seterusnya kita buat supaya hati kita tadi tak adalah sampai keluh kesah, sampai marah pada Allah, sampai maksudnya hidup sampai nak bunuh diri. Kita tengok sekarang ni kes bunuh diri meningkat, masya-Allah. Kerana apa? Kerana dia hilang pedoman, hilang keyakinan, hilang tauhid pada Allah Taala. Ya. Tapi kalau keimanan pada diri dia hebat, dia takkan begitu, ya. Kalau bunuh diri pun bukannya selamat. Mungkin dia mati hari ini, tapi dalam kubur apa dia nak jawab Allah Taala, ya. Akhirat macam mana, ya? Tak, maksudnya benda tu tak, maksudnya menghilangkan masalah, tapi boleh mendatang lagi teruk masalah dia di dalam kubur, di akhirat, ya. Bertemu Allah nak jawab apa dan sebagainya, ya. Jadi itu pertama, ya, kesan dia itu hilang pekerjaan. Orang terhilang pekerjaan. Keduanya meningkatkan kes perceraian tadi. Yang saya lihat dalam akhbar, ya. Bagaimana dalam surat khabar lah, bagaimana kes perceraian dalam rumah tangga ni, dia kata sebelum COVID dulu cuma dalam 52,000 ya kes. Sekarang dah meningkat sampai 71,862 orang. Lebih kurang macam itulah berlaku kes perceraian dalam rumah tangga, iaitu daripada Januari 2020 hingga Jun 2021 meningkat ni, ya. Bila berlaku perceraian dalam rumah tangga, kerana apa ni? Kerana bapa atau si ayah atau si suami tadi tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, tak ada pendapatan. Jadi perbelanjaan dalam rumah tangga dia tak boleh urus dengan baik. Emosi dia terganggu, stres, asyik nak marah, nak bergaduh dengan anak, dengan isteri. Maka itulah menyebabkan berlakunya kes perceraian. Dan hidup mereka pun kalau tak beriman pada Allah tadi, maksud tak solat, tak apa, lagilah masalah ni lagi bertambah. Maksudnya maka menjadi-jadi lagi, jadi pincang, ya. Keluarga pincang. Bila bercerai suami isteri tadi, anak-anak lah yang akan menjadi mangsa. Kenapa? Ibu kalau pisah dengan suami isteri, bila berpisah, maka anak ni kadang dipelihara oleh ibu atau dipelihara oleh ayah dia, ya. Hilang kasih sayang. Anak-anak ni maksudnya tak dapat kasih sayang sepenuh daripada dua ibu bapa dia. Dan juga ibu terpaksa bekerja pula untuk mendapatkan maksudnya rezeki ataupun mencari nafkah dalam rumah tangga. Jadi anak-anak terbiar. Bila terbiar, bila ada macam contohnya kelas online atau kelas PDPR apa, ibu tak boleh bantu anak-anak. Sebab tu anak-anak kadang-kadang dalam rumah tu ada satu handphone. Bayangkanlah. Jadi anak ada 3. Satu handphone ni ibu pergi kerja bawa handphone. Balik malam letak handphone, 3 anak tadi berebut sebab nak buat kerja sekolah, nak ambil dalam handphone tu, ya. Sebab handphone berkongsi. Ni pun jadi masalah, ya. Bertambah-tambah masalah lagi. Jadi yang seterusnya lagi, kalau anak-anak kita dulu dapat belajar secara bersemuka dengan guru, pergi sekolah macam biasa kan. Tapi bila datangnya masuk COVID-19 ni, maksudnya sekolah dicutikan sementara, maka anak-anak kita mendapat pelajaran secara talian, ya, atau online, ya. PDPR, iaitu belajar dari rumah, iaitu yang tinggal di bandar okeylah, line dia okey, internet dia okey. Tapi yang tinggal di kampung kesian, ya. Dia tak ada line, ya. Kadang handphone tak ada, telefon pintar tak ada, masalah, ya. Masya Allah, tak ada duit nak beli, ya, telefon. Jadi dia ketinggalan dalam pelajaran, ya. Dan juga maksudnya
ibu bapa lah yang berumur banyak. Bila anak-anak belajar secara dalam talian ni, kenapa? Ibu bapa kena bantu anak-anak. Anak-anak tak tahu, mak tak tahu ni buat macam mana ni. Mak jadi guru. Sebab itulah ibu-ibu ni kadang-kadang mengeluh. Sebab apa? Kerja guru, mereka pula yang kena memainkan peranan. Ibu kena jadi guru di rumah kepada anak-anak dah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu tadi ni sibuk dengan kerja anak-anak, sebab itulah kadang-kadang kerja rumah yang guru-guru bagi, anak-anak tak boleh buat, tak boleh siapkan. Kadang-kadang dia tak peduli pun. Sebab apa? Sebab tak ada yang mendorong dia. Mak tak ada di rumah, ayah tak ada di rumah, tak payahlah buat kerja sekolah. Ya. Itulah ruginya ya. Okey. Itu maksudnya kesan COVID-19 ya, yang berlaku dalam masyarakat dan juga negara kita. Sekarang kita tengok hikmah pula. Ya. Hikmah tu di sebalik maksudnya musibah ataupun di sebalik ujian Allah Taala ni. Walaupun kita kata tadi anugerah Allah, ibtila, tanda kasih sayang Allah datangnya COVID ni, tapi dia menguji kita. Bila kita diuji oleh Allah Taala ni, hikmah dia itu pertamanya kita mestilah menyedari Allah Maha Kuasa. Inilah maksud dia disuruh kita menguatkan ilmu tauhid kita terhadap Allah SWT. Kita kuatkan dalaman kita ni, bahawa yakinlah Allah lah segalanya tempat aku bergantung. Walaupun kata pendapatan dia hilang, kerja dia dihentikan dan sebagainya, tapi Allah tu yang bernama Ar-Razzaq, maksud Allah tu yang maha pemberi rezeki. Ada rezeki untuk dia ya. Ya, kena usahalah ya. Iaitu Allah berkuasa atas kematian. Maksudnya kita ni boleh mati bila-bila masa ya. Tak semestinya maksudnya kita ni selamat. Walaupun sehari dua ni kita selamat daripada virus, maksudnya corona ni, tapi tak mustahil kita ni boleh juga mati dengan dikenakan penyakit tadi, penyakit berjangkit tadi ya. Jadi kita bersedialah untuk kematian kita. Jadi kita menganggap Allah berkuasa atas kematian, kehidupan dan hancurnya sesebuah negara. Hidup kita pun atas kuasa Allah, mati kita pun atas kuasa Allah. Jadi kita serah pada Allah. Ya Allah, aku serah diriku padamu untuk maksudnya mentadbir, menguruskan kehidupan aku seharian ya. Letakkan maksud keimanan pada diri kita. InsyaAllah datang masalah contohnya tadi, sampai berlaku perceraian dan sebagainya, tapi kalau dia ni kuat tauhid dia terhadap Allah Taala, maka dia tak goyang ya, ataupun dia tak adalah keluh kesah dan sebagainya. Begitu juga dalam membuat keadaan lebih baik. Maksud Allah ni berkuasa, nak pulihkan balik keadaan pun atas kuasa dia, nak bagi teruk lagi pun atas kuasa dia. Kita tengok didatangkan dengan maksudnya virus itu itu delta lah, lambda lah, semua tu adalah atas kuasa Allah ya. Jadi sebab itulah kita kena betul-betul maksudnya beriman, yakin pada kuasa Allah. Kita kata Allah berkuasa mendatangkan penyakit, Allah juga berkuasa mengambil balik penyakit ni. Tapi kita kena berdoa lah ya, dan istighfar banyak-banyak tadi ya. Itu adalah ikhtiar kita ataupun usaha kita mohon pada Allah. Keduanya, COVID-19 ni mengajar kita untuk tidak sombong ya. Walaupun kita berkemampuan ataupun kita berharta, kita menganggap semuanya adalah milik Allah. Maksud kita jadi merendah diri. Selama ni kalau kita hidup sebelum ni kata sombong, sebab dia kaya, sebab dia pandai, sebab dia hebat ya. Tapi bila datangnya COVID ni, maksudnya buang ataupun mengajar kita supaya jangan sombong diri tadi ya. Iaitu walaupun dia negara ini maksudnya berteknologi tinggi sekalipun, walaupun maju dan sebagainya, tapi bila datang COVID ni, maksud tak dapat nak tangani dengan sebaiknya ya. Kena cari jalan, pemimpin cari jalan ya. Maksudnya ya, dengan mengadakan PKP dan sebagainya, PKPD dan sebagainya. Jadi kita ni maksudnya sedang berperang dengan makhluk Allah yang sangat kecil dan tak nampak dengan mata. Ya, tak nampak. Virus ni kita tak nampak. Sebab itulah kita disuruh berjaga-jaga, banyak duduk rumah supaya selamat ya. Kat luar tu banyak kita tak tahu penyakit tu, kita tak nampak.
Tapi kalau dah dijangkiti, menjadi masalah. Dia akan masuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Akhirnya sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dengan sebab COVID. Ya, ramai sekarang kita tengok dalam surat khabar, maksudnya dipaparkan, iaitu ada anak, disebut anak lebih kurang 33 anak yatim piatu. Mak ayah mati sebab COVID. Bagaimana mereka nak hidup? Kena masukkanlah ke tempat-tempat rumah kebajikan dan sebagainya, ya. Okey, yang ketiganya, semakin bertakwa kepada Allah. Dengan datangnya COVID ni, bukannya semakin kita sampai putih asa tadi, bunuh diri, panjat bangunan, pergi maksudnya terjun bangunan dan sebagainya, ya. Tapi sebenarnya kita kena semakin takwa kepada Allah, takut pada Allah, ya. Dengan situasi sulit yang tak ada pertolongan selain pada Allah. Maksud tak ada siapa yang boleh tolong kita, hanya Allah yang dapat tolong kita. Sebab itulah kita keluar rumah tadi, kita baca doa, kita minta tolongan pada Allah. Manusia tak dapat nak halang kita daripada kena penyakit ni. Cuma boleh maksudnya dengan cara kita jaga SOP begitulah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun, hang kena penyakit COVID-19 ni, maka kenalah dia. Jadi sebab itulah kita kena menganggap tak ada siapa boleh tolong pun, hanya Allah je yang layak ataupun yang boleh menolong aku daripada terhindar daripada penyakit COVID-19, ya. Kadang-kadang kita tengok kita baru rapat dia pun dah susah hati, kan. Kena pakai gelang, ya, kena swab test dan sebagainya. Tu barulah rapat, ya. Belum kena COVID, masya-Allah, ya. Ada beberapa orang sahabat kita kena COVID, masya-Allah. Hilang deria bau, hilang deria rasa. Makan tak rasa apa dia tak, masya-Allah, ya. Ya, dan dia juga merosakkan, ya, dalaman kita ni, ya. Penyakit bila masuk dalam badan kita, dia merosakkan dalaman kita. Keempat, beribadah dengan ikhlas dan khusyuk pada Allah. Tengok dulu masjid ditutup tahun 2020, tengok waktu bulan Ramadan. Kita berpuasa di rumah, bertarawih di rumah, solat berjemaah di rumah, mayang air raya di rumah, semua di rumah. Itu pentingnya ketua keluarga yang maksud bijak ataupun yang pandai menjadi pemimpin pada rumah tangga dia, mengimamkan solat pada anak dan isteri dia dan sebagainya, ya. Jadi maksud tu satu kesedaran bagi kita tu, bila dulu ni masjid ditutup, gereja ditutup, rumah ibadah ditutup, tu kesedaran kita. Bila dah buka balik ni, rajinlah ke masjid. Jangan dah buka ni, bila orang tutup masjid marah. Kita bangkanglah, kata apalah, semua tak bagus lah apa. Bila buka masjid tak pergi pun. Bila dah buka masjid dah untuk dibolehkan kita berjemaah sembahyang, untuk kuliah maghrib dan isyak tadi, pergi. Sebab merasakan dulu aku tak dapat pergi masjid, ruginya. Sekarang dah buka masjid ni, masya-Allah, ni lah aku nak penuhi masjid ni untuk melakukan ibadah, ya, pada Allah Ta'ala. Duduklah masjid, niat iktikaf, besar pahala dia, sembahyang berjemaah lagi, dengar kuliah ilmu lagi, ya, berwirid, berzikir dan sebagainya, ya. Jadi masa tutup masjid, gereja dan rumah ibadah tadi, Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita, iaitu buat ibadah ni janganlah nak nunjuk-nunjuk, nak riak, dia kata. Sebab tu dia suruh buat banyak di rumah masa itulah. Tapi sekarang ni kita dah boleh ke masjid di surau. Pergi masjid dengan niat, nawai tu niat aku pergi masjid ni lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan kerana selain pada tu, kerana manusia, kerana kawan, kerana sahabat, bukan, ya. Okey, kelimanya mengingat kematian. Hikmah di sebalik COVID ni itu kita dapat ingat kematian. Adalah rasa insaf diri, ya. Iaitu kalau aku mati ni, macam mana aku dalam kubur, macam mana aku nak jawab di akhirat, ya. Jadi kita bersiap sedia untuk menghadapi kematian yang bila-bila saja datang menjemput kita, dengan kita banyakkan amal. Sebab itulah, ya, bila datangnya COVID-19 ni kita kena banyak amal. Kalau sebelum ni kita kurang berzikir, kena banyak berzikir. Kalau sebelum ni kita kurang bertaubat, kita banyak bertaubat. Sebelum ni kita kurang berdoa, kita kena banyak berdoa, ya. Sebelum ni kita kurang apa lagi? Berjemaah, kena banyak berjemaah, ya. Supaya kita banyakkan amal tadi. Manalah kita tahu
sampai masanya kita dijemput oleh Allah Ta'ala dengan dijangkiti penyakit tersebut. Na'udzubillah lah, tapi tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala kata nak matikan kita dengan penyakit ni, matilah kita dengan penyakit tersebut ya. Penyakit yang berjangkit ni ya. Yang keenamnya, meningkatkan keprihatinan. Virus corona ni menjadikan kita semakin mengambil berat sesama keluarga. Ya, bertelefon, buat video call dan sebagainya, tanya keluarga apa khabar, nak balik tak boleh ya. Kita semakin ambil berat kepada jiran tetangga. Tanya kepada jiran, ada ke makan hari ni, susah ke, macam mana ke, supaya kita ni maksudnya ada prihatin ya, ambil berat kepada jiran kita tadi ya. Kadang jiran tak ada benda nak makan, tak ada benda nak masak, kita bantulah setakat yang boleh ya. Itu tanda kita orang Islam. Islam tu bersaudara. Jadi kita juga ambil berat kepada kawan-kawan, rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Tanya, macam mana keluarga kamu? Kita sihat, alhamdulillah. Kalau sakit, kita bagilah maksud kata-kata semangat untuk dia, maksudnya sabar dengan penyakit dia. Jadi kita tanamkan sifat saling bantu-membantu, bekerjasama untuk hadapi wabak. Ya. Maksud sama-samalah duduk jauh jarak 1 meter. Sebab time COVID-19 ni, pandemik ni, kita tak digalakkan ziarah menziarahi. Tak ada lah ziarah. Kita tak ziarah orang sakit tak ziarah. Tapi kadang bertelefon, tanya khabar dan sebagainya. Jadi kita buang sikap ego dalam diri kita. Selama ni kita sombong, kita belagak, ataupun adalah sikap-sikap kita tak baik kepada keluarga, kepada jiran, kepada kawan-kawan, kepada masyarakat, maka kita buang sikap ego ni. Jadi dengan hikmah datangnya COVID ni, mengelokkan lagi hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah tadi, kita solat, kita zikir, kita bertaubat, kita istighfar, kita semua. Okey, sekarang hubungan dengan manusia kita perelokkan ya. Yang ketujuhnya, meningkatkan kasih sayang dalam keluarga ya, dengan anggota keluarga. Bila datang pandemik COVID ni ya, keluarga dulu sibuk kerja, mak ayah sibuk tak ada di rumah, anak pun sibuk belajar, bekerja, yang belajar di asrama, duduk di asrama. Sekarang anak yang di asrama semua balik duduk dengan kita ya. Jadi kita lebih banyak masa bersama dengan anak-anak di rumah ya. Makan berjemaah, makan sama-sama, solat sama-sama ya. Jadi kita bolehlah maksudnya lebih bermesra, boleh lebih maksudnya mengakrabkan lagi hubungan kita. Jadi di kesempatan ini juga dia kata maksudnya kita anak-anak tadi boleh bermanja-manja dengan ibu bapa ya. Boleh berkegiatan bersama ya. Kalau yang rajin tanam pokok tu tanam dengan anak-anak ya. Dan berbagai lagi lah ya yang kita boleh buat. Yang ke-8-nya, menyerahkan urusan pada pandemik virus corona ini kepada ahlinya. Jadi kita serahkanlah yang menyelesaikan virus corona ini kepada orang yang ahli ya. Iaitu yang terlibat dengan virus, iaitu ahli virus dan juga doktor. Kita serah kepada doktor ni bagi nasihat bagaimana tentang virus ni ya. Kalau bab agama pula kita serahkan pada alim ulama. Alim ulama lah yang layak bercakap tentang bagaimana nak tangani virus ni. Maksudnya ya, secara ni lah. Secara tadi ni kita maksudnya banyak berdoa, banyak maksudnya letakkan keyakinan pada Allah Ta'ala. Maksudnya tanamkan tauhid tadi secara kuat dan teguh dalam hati kita, bahawa penyakit ini datang pada Allah, datang daripada Allah, dan pada Allah juga kita mohon penyakit ini diangkat balik ya. Jadi seterusnya lagi, hikmahnya lagi, itu sikit lagi kita terus menambah ilmu. Datangnya COVID-19 ni tengok kita banyak belajar ilmu ya. Antaranya lagi ilmu-ilmu, tengoklah selama ni kita tak pandai internet pandai dah ya. Makcik-makcik kadang-kadang tu tak tahu macam mana cara nak guna Google Meet ni. Belajar dengan cucu aja. Jadi tambah ilmu lah, sebelum ni tak tahu ya. Jadi kita mendapat dia lebih ilmu yang berkualiti ya, untuk agama, keluarga dan juga
anak-anak kita pun dapat ilmu ya. Contohnya kita buat Google Meet, lagi kita buat apa lagi, mendengar ceramah-ceramah ya melalui YouTube dan sebagainya. Seterusnya lagi, dengan datangnya COVID-19 ini, hikmah yang terakhirnya yang dapat saya huraikan di sini iaitu kita dapat menjaga kebersihan dengan sebaiknya ya, iaitu kita mencuci tangan, berwudu, mandi kerap ya, semoga penyakit tadi tidak menghinggapi kita ya. Jadi itulah antara hikmah yang dapat kita petik di sini, iaitu maksudnya di sebalik, maksudnya katanya didatangkan penyakit tadi ada hikmah di sebaliknya ya, ada kebaikan dia yang boleh kita ambil di situ ya. Jadi masa pun dah 10:02 ya. Jadi maksudnya masa telah mencemburui kita ya. Jadi untuk mengakhiri ya ceramah saya hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebagai maksudnya mengakhiri majlis ini ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabal khair, ya Allah bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, wa abwaabas salamah dan pintu-pintu keselamatan, wa abwaabas sihah dan pintu-pintu kesihatan, wa abwaaban ni'mah dan pintu-pintu nikmat, wa abwaabal barakah dan pintu-pintu keberkatan, wa abwaabal quwwah dan pintu-pintu kekuatan, wa abwaabal mawaddah dan pintu-pintu kasih sayang, wa abwaabal rahmah dan pintu-pintu rahmat, wa abwaabal rizq dan pintu-pintu rezeki, wa abwaabal ilm dan pintu-pintu ilmu, wa abwaabal maghfirah dan pintu-pintu pengampunan, wa abwaabal jannah dan pintu-pintu syurga. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan kita sudahi majlis kita dengan kafaratul majlis dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jadi saya minta ampun dan maaf ya. Setakat inilah dulu penyampaian ceramah saya untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.